Oke, salam dan salam sejahtera. Dan semalam kita tahu ya sidang parlimen kita berlaku sedikit kekecohan apabila pembahas daripada parti PAS iaitu daripada Pangkalan Cepa iaitu Datuk Ahmad Marzuk apabila membangkitkan satu isu yang membabitkan ahli parlimen Ipoh Timur, yang mana saya lihat kenyataan dikeluarkan ataupun hujah yang dikeluarkan sebenarnya sengaja dibuat, iaitu untuk membangkitkan kemarahan, untuk mereka bermain dengan satu sentimen agar pemimpin-pemimpin DAP ini bersuara. Dan perkara ini kalau kita lihat apabila dia menyatakan bahawa DAP kafir, itu memang jelas. Dan di sinilah berbangkitnya satu isu apabila ahli parlimen daripada Ipoh Timur itu sendiri iaitu Howard Lee bangun untuk menjawab dengan standing order iaitu 36/6. Dan di sini saya lihat berlaku kekecohan yang mana cuba untuk dielak oleh Ahmad Marzuk sebagai ahli parlimen Pangkalan Cepa dengan menjawab soalan-soalan. Sepatutnya 3 soalan yang diberikan oleh ahli parlimen daripada Ipoh Timur ini tidak dijawab, malah dia berpusing-pusing, dia berbelit-belit. Ini adalah satu yang pada saya lihat parlimen itu dijadikan medan untuk PAS membalun pemimpin-pemimpin yang bukan Islam untuk mereka mencari makan. Ini pada saya tidak baik, kerana parlimen kita ini adalah satu tempat untuk pemimpin-pemimpin masyarakat iaitu ahli parlimen yang telah dilantik untuk mereka menyuarakan pandangan mereka, tak kira Muslim, tak kira non-Muslim. Itulah medannya untuk mereka berbahas, tetapi bukan medan untuk mereka menggunakan sentimen agama untuk mereka menang. Kerana kita tahu hujah-hujah yang mereka bahaskan ini nanti akan melibatkan pemimpin-pemimpin ataupun ahli parlimen yang bukan Islam ini tadi terperangkap. Ini adalah satu perangkap yang digunakan PAS untuk dilihatkan kepada rakyat betapanya. Jadi jika PAS menggunakan sentimen ini, pada saya tidak adil. Bagaimana kalau ahli parlimen lain menggunakan hujah agama mereka untuk membalun PAS? Adakah pemimpin PAS pernah belajar isu agama orang lain? Pemimpin PAS hari ini dia begitu expert dengan satu bidang, iaitu bidang agama dia, tetapi dia tidak expert dengan bidang agama orang lain. Jadi pada saya cukup di negara kita ini sudah termaktub dalam perlembagaan, iaitu berkenaan dengan isu Raja-Raja Melayu, isu keistimewaan agama Islam, isu melibatkan keistimewaan yang di Pertuan Agong dan Raja-Rajanya. Kenapa perlu PAS membangkitkan isu ini lagi dalam parlimen? Inilah yang kita lihat hari ini. Jika parlimen kita ini tidak menghentikan perangai-perangai buruk daripada pemimpin PAS yang mereka terpekik terlolong apabila dalam parlimen ini, pada saya ini akan menyebabkan satu perkara yang kita ketinggalan ke belakang, iaitu kita tidak melihat kepada seluruh rakyat Malaysia ini. Ini yang berlaku hari ini. Jadi saya tadi pun lihat lagi sidang parlimen yang membabitkan isu semalam dijawab oleh Tuan Speaker, iaitu timbalan Speaker, yang mana saya lihat adil dia menjawab dengan kenyataan-kenyataan, tetapi pemimpin PAS yang menunjukkan sikap mereka begitu resis. Ini adalah satu perkara yang tidak baik dalam kita punya parlimen negara kita ini. Jika PAS memerintah negara dengan sikap seperti ini maka bangsa lain, kaum lain akan ditindas. Ini jelas kita lihat hari ini. Dia cuba bermain dengan sentimen perkauman dan agama di dalam parlimen, dan kita membiarkan perkara ini terus berlaku, maka pada saya ini tidak adil. Satu perkara lagi yang saya lihat berkenaan dengan isu PAS ini. PAS sendiri seperti orang gila. Apabila perkara-perkara yang sensitif kepada mereka, mereka meraung, terpekik, terlolong. Tetapi mereka lupa bahawa DAP, apabila dia sebut perlembagaan DAP semalam, PAS sendiri tunjuk perlembagaan dia macam mana. Sama juga. Di situ ada satu resis, satu perkara yang pada saya sangat tidak baik juga pada pandangan orang lain. Yaitu kalau kita tengok, dia semalam menyebut tentang perlembagaan DAP yang mau kesamarataan. Ini adalah perlembagaan mereka. Perlembagaan mereka ini diluluskan oleh ROS. PAS punya perlembagaan pun diluluskan oleh ROS. Dalam ROS juga termaktub tak boleh bermain dengan sentimen kaum dan agama. Kenapa PAS bermain sentimen kaum dan agama? Kalau saya Menteri KDN, PAS ini selepas pemilihan mereka ini nanti jangan diluluskan, dibatalkan terus. Sebab apa? Pemimpin PAS semuanya resis, tak faham. PAS ini bukannya parti yang tumbuh macam tu ataupun datang daripada langit, yang mana
Dia tanpa dilulus oleh ROS, tanpa mengikut undang-undang, tanpa mengikut perlembagaan. Begitu juga DAP, bukan parti yang datang daripada langit. Sama seperti PAS ini tadi, yang perlu PAS teliti dan perlu PAS fikir. Kalau PAS rasa bahawa DAP ini mengancam keselamatan negara, dulu waktu jadi kerajaan, kenapa tak ditutup saja DAP ini? Itu yang pertamanya. Yang kedua tadi, kalau kita tengok isunya, hari ini PAS bermain dengan sentimen ini. PAS lupa bahawa Malaysia ini terbentuk daripada beberapa bahagian. Wilayah Sabah, wilayah Sarawak, wilayah dulunya ada Singapura, yang mana telah pun dibatalkan pernyataan dalam Malaysia oleh sebilangan ahli parlimen yang tidak menyokong dan akhirnya keluar. Hari ini kita nak bangkitkan bermacam-macam isu. Salah siapa? Jangan PAS hanya nak bermain dengan satu sentimen, tetapi mereka bodoh dalam banyak sentimen. Jadi saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pangkalan Cepa ini, yang berpusing sana berpusing sini. Tidak guna ahli parlimen Pangkalan Cepa ini ada pendidikan tinggi kalau otak didoktrin dengan satu virus yang menyesatkan, yang tidak sihat kepada semua rakyat Malaysia. Ini saya agak keras di sini kerana saya sebagai rakyat lihat bahawa setiap pemimpin PAS, mereka akan pusing permainan isu agama ini untuk memerangkap orang non-Muslim agar tidak boleh bersuara. Adakah negara ini kepunyaan PAS? PAS kena cakap itu dulu. PAS ini hanya parti politik yang tidak ada maknanya, yang tidak ada kekuatannya pun. Hanya menjual isu kaum dan agama yang akhirnya tumbuh. Dan mereka hari ini berbangga dengan sikap mereka yang egois, yang tidak memikirkan hak-hak orang lain. Ini saya lihat ya, perkara ini perlu dihentikan. Kita hari ini, yang mana mereka nak menceritakan tentang isu negeri mereka miskin. Mereka tidak ingat bahawa Sabah dan Sarawak itu diduduki oleh rata-rata yang bukan Muslim. Yang tanah itu, tanah wilayah Sabah dan Sarawak inilah yang memberi hasil kepada Semenanjung yang kita lihat hari ini. Dan sebagiannya dimentah ke darah oleh pemimpin-pemimpin PAS. Gaji-gaji pemimpin PAS ini semua, termasuk yang lain lah, yang ada dalam kerajaan hari ini pun, ahli-ahli parlimen ini pun, speaker dan sebagainya, jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya, adalah hasil daripada bumi Sabah dan Sarawak, yang mana sebagian besarnya adalah rakyat non-Muslim, rakyat bangsa kaum Dayak yang ada di sana. Hari ini kamu bermain sentimen perkauman dan agama. Adakah PAS dengan parti PASnya itu saja boleh memerintah negara ini? Jawapannya juga tidak. Terbukti PAS hanya boleh mencipta 40 lebih kursi yang ada di Semenanjung saja. Sebab itu saya harap Sarawak, Sabah kena bertegas mengambil balik hak MA63, termasuk hak yaitu melibatkan 1/3 kursi parlimen Malaysia ini. PAS kena bercakap tentang isu MA63, baru dulu pergi bercerita nak resiskan orang ni, nak cerita orang kafir dan sebagainya. Parlimen bukan tempat untuk PAS nak berbicara tentang isu kafir dan mengkafirkan orang, mengkafirkan parti orang lain. Ini adalah satu perkara jumut yang tidak perlu dicerita dalam parlimen. Sidang parlimen adalah untuk rakyat, bukan sidang agama, bukan masjid, bukan rumah ibadat. Inilah masalah pemimpin PAS yang kita hadapi hari ini. Jangan walaon fikir, jangan pemimpin PAS fikir bahawa Malaysia ini adalah milik satu kaum. Memang tak dah. Malaysia ini milik 3 wilayah, yaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Tidak ada nama Kelantannya, tidak ada nama Terengganunya, tidak ada nama Kedahnya, tidak ada nama Perlisnya. Dia ada 3 saja wilayahnya. Wilayah Semenanjung yang dulunya dipanggil Malaya, dan wilayah Sarawak dan wilayah Sabah. Jadi jangan PAS berbodohkan orang. Sampai bila pemimpin PAS nak macam ni? Jadi itu yang saya nak ulas di sini berkenaan dengan isu ini. Orang dah minta maaf. Yang mana dia sendiri kata dia orang agama Islam. Howard Lee dah minta maaf secara terbuka di media. Minta maaf kepada seluruh orang Islam di Malaysia ni. Dah keluar dekat media dia. Kamu dekat parlimen bahas isu yang sama, kamu bangkitkan isu yang sama, yang mana kamu seolah-olah orang Islam yang tak menerima permohonan maaf daripada orang lain. Inikah sifat yang nak ditunjukkan oleh PAS? Jadi saya tak nak ulah panjang-panjang. Pada saya, PAS ini adalah parti yang ketinggalan jauh, yang bermain dengan sentimen, yang cuba perangkapkan orang lain. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.